Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya dah lama dah tak bersiaran ya. Actually dalam masa 4 minggu dah. 1 bulan. Last saya mengeluarkan video YouTube adalah pada 29 September. Jadi pertama-tama kali ini saya minta maaf. Saya mengalami banyak kekangan masa dan juga tak begitu sihat jugalah. Jadi Alhamdulillah, hari ini saya diberi kesempatan untuk saya kembali semula untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk berkongsi maklumat. Seperti biasalah, kita akan berkongsi maklumat apa yang berlaku dalam pergerakan harga emas dunia ya. Jadi saya ada share sini. Okay, saya tak mau ambil masa yang banyak untuk kita sama-sama buat sharing. Saya target dalam masa 20 minit hingga 30 minit saja. Basically kita akan cuba merungkai apa yang berlaku sebenarnya dalam harga emas ni, bermula daripada 29 akhir September, di mana NFP data keluar pada masa itu, dan juga kita mau lihat sampai akhir bulan 10 ni apa yang berlaku sebenarnya. Jadi apa yang saya nak cerita kat sini sekarang, okey, saya terus direct to the charta. Okey, saya ambil dalam masa Oktober hingga November ya. Saya ingin membuat kesimpulan bahawa berdasarkan pada carta sekarang, saya minta maaf, carta saya sangat serabut, tapi inilah apa yang saya nampak sepanjang bulan 10 sepanjang bulan 10 harga emas menunjukkan pattern uptrend. Sebab apa? Kita sudah tahu wave kelima sudah bermula sejak kejatuhan. Jadi wave kelima sudah bermula. Ini wave pertama, wave kedua. Okey, wave kedua pada akhir September yang saya cerita dulu, dan sekarang kita menantikan wave ketiga. Wave ketiga ni sepatutnya wave yang sangat panjang. Tapi sampai sekarang terus cakap, berdasarkan perhatian saya, terlalu banyak tekanan yang diberikan pada harga emas ni. Especially tekanan daripada US dollar sendiri. US dollar juga mengalami tekanan yang sangat kuat akibat daripada inflasi yang sangat tinggi. Tapi mereka dah start mula berbunyi hawkish. Mereka akan memulakan start tapering, mengurangkan injek pembelian bond dan aset, mengurangkan, tapi belum kurang-kurang lagi. Mereka masih lagi menjangkakan dalam bulan November, seawal bulan November dia akan kurangkan pembelian aset dan bond 120 bilion US dollar. Mereka kurangkan, banyak mana kurang kita tak tahu, tapi based on that facts, based on that Fed punya direction, ini menyebabkan untuk harga US dollar US dollar cuba mengukuh, tapi terlalu banyak yang berlaku. Contohnya sekarang ni apa yang berlaku, market melihat inflasi rate sekarang ni dah sangat tinggi, dan dia seolah-olah bukan Fed always say inflasi ni adalah bersifat sementara, transition inflation, but nobody knows sekiranya harga federal inflasi rate ni tak bersifat sementara, then I think federal in the big trouble, because there's an assumption dia orang buat. Okay, the second thing, US juga mengalami debt ceiling yang telah mencecah ceiling dia, dan Republican dan Democratic, mereka akhirnya dia orang kata this is the last one, kita akan increase sedikit, I think a few hundred billion juga, untuk naikkan sampai Disember. Jadi pada Disember ni, kalau debt ceiling dia dah capai, there's no way to go untuk increase lagi. Okay, jadi itu kita akan tengok juga targetnya dalam bulan Disember, due date dia. Okay, so kita lihat semula. Jadi berbalik kepada elite wave, wave kelima sudah bermula. Wave pertama sudah complete kat sini, wave kedua sudah complete,
dan kita sedang menantikan wave ketiga untuk complete wave 3. Jadi wave 3 ni banyak cabaran dan liku-liku ni. Tapi secara keseluruhannya kita melihat dalam masa 1 bulan time frame ni harga emas meningkat. Okey, itu kesimpulan yang saya nampak. Kalau tuan-tuan nampak selain tuan-tuan nampak apa, jika tuan-tuan nampak lain daripada apa yang saya nampak, boleh share kat ruangan komen. Boleh share, kita sama-sama dapat manfaat dan kita buat ada satu sharing information apa yang saya nampak sekarang. Dalam masa 1 bulan time frame Oktober sampai akhir Oktober, harga emas dalam uptrend, stay on the course. Kita memang menjangkakan dia akan uptrend, dia akan sudah bermulanya wave ketiga. Wave ni sepatutnya panjang. Jadi apa yang saya nak rumuskan, harga dia bermain-main. Kalau kita tengok turun naik, that's a normal. Kita kena berlapang dada dalam harga emas ni. Apa yang menjadikan dia adalah fundamental analysis. Dari segi teknikal, kita cuba boleh menjangkakan. That's why kalau you tengok I banyak buat Fibonacci retracement, I cuba menjangkakan berapa banyak dia boleh naik, berapa banyak dia boleh turun. Tetapi yang menentukannya adalah ekonomi data, news, catalyst, high impact news. Itu yang akan menentukan pergerakan seterusnya harga emas ni. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan jelas kat situ. Jadi dalam masa ini kita cuba menanam kepercayaan kita, kukuhkan kita punya kepercayaan, dan kita stay on the course. Kita tahu wave ketiga ni, dalam wave 5, sub wave ketiga ini, dia akan fasa uptrend. Yes, dia masih lagi fasa uptrend menaik. Dan kita, macam bagi saya menunggu harga ini. Sekarang ni kalau kita tengok harga ni bermain-main di 1790, it's normal. So saya harap dia boleh pergi dekat 1800, bermain di situ, dan juga cuba retrace ataupun test level di 1815 dan seterusnya 1834 di sini. Saya melihat ini adalah activation level. Sekiranya harga emas melepasi 1834, insya-Allah dia akan pergi fly lebih tinggi dan untuk completekan wave ketiga ini. Okey? Jadi sabar itu indah ya. Jadi kita tak perlu pusing-pusing, panik-panik. Kita stay on the course, stay on the chart. Kita baca news, kita tahu apa yang berlaku. Anything happen with the reason. Jadi insya-Allah kita tak akan lebih tenang ya. Kalau tak ada ilmu, kalau kita tak tahu apa yang berlaku, itu yang membuat kita rasa cemas. Kita akan rasa panik dan kita tak tenteram. Jangan begitu tuan-tuan dan puan-puan. Kita perlukan input ilmu, data, news untuk kita lebih faham dan tentang pergerakan harga emas ni. InsyaAllah kita akan lebih tenteram lah Okey, jadi itu je cerita. Saya menunggu activation satu, dia pergi ke 1815 di sini. Saya ada 1814.6, okey 1815, dan satu paras yang saya melihatnya 1834, 1835, dan bila dia melepasi paras ini, insya-Allah saya percaya ia akan fly lebih tinggi untuk completekan subwave 3 ni. Dalam technical analysis kita, satu faktor yang kita tak boleh jangkakan adalah faktor masa bila ia akan berlaku. Nobody knows. Tidak ada orang yang boleh meramal masa, travel over the time. No, there's no such things. Kita cuma boleh menjangkakan, tapi bila, wallahu alam, nobody knows. Tapi kita boleh mempersiapkan diri kita dengan dengan data, ekonomi data. Kita lihat apa sentimen, sebab market ni dia react based on the economy data, based on the new high impact news, based on pergerakan harga US dollar. Kalau tuan-tuan boleh tengok, saya sering melihat pergerakan harga US dollar See, US dollar kalau tuan-tuan lihat, dia dalam fasa downtrend. Tapi apa yang berlaku, you tengok sini this is something happen last week, Jumaat, Khamis dan Jumaat di mana US dollar berjaya breakthrough. Dia dah keluar daripada channel yang saya buat ni. Jadi
kita tak tahu sama ada ia lebih permanent ataupun ijazah transitory ataupun kesan sementara. Kita cuba lihat, kita akan lihat pada hari Isnin nanti apa yang berlaku. Adakah kenaikan ini ada bersifat sementara ataupun ia akan jatuh kembali. Sebab apa US dollar sekarang ni dalam under pressure sebab dia punya inflation rate, sebab dia punya hutang dia terlalu banyak. That's why dia kena buat tapering. Tapering ni cuba membawa kembali keyakinan ataupun mengurangkan duit yang circulate terlalu banyak dalam market orang. Jadi one more thing, apa yang saya nampak peningkatan harga ini disebabkan oleh bond dia punya bond dia 1.6% naik balik. Jadi nampaknya inflation rate ni sukar untuk mengganggu-gugat return bond yang dikeluarkan oleh US Fed. Jadi tak apa, overall US dollar dalam downtrend. Kalau kita tengok dia dah naik since bila? Since September sampai Oktober, dan Oktober ini sampai akhir Oktober ini ia dalam bentuk downtrend. Berbeza dengan kita punya US dengan harga emas. Harga emas sekarang dalam overall dalam bentuk uptrend. Tapi apa yang berlaku pada Jumaat lepas agak biasalah pada saya bila US dollar meningkat, dia reciprocal effect. Tapi kita akan lihat semula apa yang berlaku. Kita nampak ada satu doji ataupun ada satu candle green. Hopefully dia akan kembali semula on the track, on our channel. InsyaAllah kita akan cuba, harga emas akan cuba bertahan, cuba bertahan. Jadi saya harap itu saja. Memang sharing ini sangat singkat, tapi saya harap kita sama-sama mendapat manfaat. Jika ada apa-apa input yang memberansangkan, ada input baru, boleh masuk dalam komen. Input dalam komen, InsyaAllah kita akan sama-sama discuss dan bincang. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Adios amigos, bye bye. Kita jumpa lagi. Jangan lupa beli emas jika harga murah, kita beli. Murah sikit beli, murah banyak kita borong. Okay, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Adios amigos.